automaker kerugian akibat menjual kereta EV, dan ini adalah berita terkini yang dipublish oleh Automotive News. Benda ni bukan benda yang unexpected sangat sebenarnya. Nature EV yang berbeza tak kira secara mekanikal mahupun pengendalian. Jadi EV ni agak asing lah untuk kita terapkan lagi dekat dalam hidup kita. Namun ada satu yang saya macam boleh perasan lah, macam ada pattern yang sebenarnya. Satu lagi power unit yang saya confident sebagai powertrain untuk masa hadapan. Padahal depan mata kita dah bersepah dah pun. That is plug-in hybrid. Perkenalkan, Arilavia No. 7. Minyak wangi yang melampaui masa dan memukau deria. Dengan top note bergamot yang menyegarkan, minyak wangi ini membuka sesuatu yang penuh kemungkinan. Apabila wangian ini berkembang, sentuhan bunga halus jasmin dan juga mawar muncul, menambah sentuhan daya tarikan dan masculinity. Akhirnya, pangkalan amber hangat dan juga emas yang menggoda mencipta kesan yang berkekalan, meninggalkan aura keanggunan dan misteri. Arilavia No. 7 bukan sekadar wangi, ia adalah kenyataan tentang keanggunan dan keyakinan diri. Rasai keajaibannya hari ini dan biarkan kehadiran anda berkekalan memikat semua yang berada di sekeliling anda. Tapi kenapa lost? First, bila bercakap berkenaan EV saja, kita akan tertumpu kepada satu jenama, Tesla. Tesla ni pioneer untuk modern EV, dan apa-apa kita tengok Tesla dulu. Untuk 2023, walaupun Tesla ada buat profit, keuntungan tersebut 2 kali ganda lebih rendah untuk dibandingkan daripada tahun 2022, dan ini bukan benda yang pelik sebab secara global, demand untuk kereta EV ini sendiri dah jatuh mendadak. Tak ada orang dah nak beli EV, hype untuk kereta EV pun dah tak ada. Dari GM Motor, Januari 2024, CEO Mary Barra cakap GM terpaksa mula membina kereta EV berdasarkan order yang masuk sahaja disebabkan oleh company sales yang sangat teruk. GM nampak kereta dia dah banyak dah siap, tapi tak ada siapa pula nak beli kereta EV dia. So apa cara nak save duit dalam bisnes EV? Dia buat pre-order je lah. Ada sale masuk baru buat kereta. Bukan Tesla dengan GM sahaja, Mercedes yang kita kenal daripada dulu sebagai jenama kereta mewah yang semua orang pun nak, cerita pun sama saja. Tapi dalam jenama EV gagal untuk dijualan, ada juga sebenarnya EV brand yang berjaya. Dan bila korang tahu jenama ini, saya rasa korang boleh agak lah kenapa sebenarnya EV ini gagal. Jenama tersebut BYD. Tak, bukan sebab dia brand China. EV car brand Wuling, Nio, Chery, Xpeng yang daripada China juga tu kan. Jenama EV pun tak ada sale juga kecuali BYD. Dari apa yang saya nampak, BYD je yang ada sale tinggi dan dominate pasaran EV disebabkan satu faktor, teknologi dan spek yang tinggi sama dengan kereta mewah dengan harga mampu milik. Benda ni kan, benda-benda ni memang main peranan lah untuk kereta EV. Kalau satu masa dahulu orang tak beli kereta China sebab tak percaya yang China boleh produce enjin elok, kereta EV sekarang tak pakai enjin. Tambahan, China pun memang pengeluar semiconductor terbesar dunia. So supply motor tu memang senang lah daripada negara tersebut. Dan cerita pasal EV, hari ni kita dengar jenama EV yang memang tak pernah kita dengar pun satu masa dulu. Sekali dia datang zup sekali banyak. BYD lah, Wuling lah, Tesla lah. Dia punya banyak tu, sampaikan jenama gadget pun nak keluar kereta EV. Xiaomi yang headphone tu kan, dah lancarkan kereta EV dia SU7. Dia punya lampu tu dah terang-terang tiru lampu McLaren. Tapi bukan supercar wedge shape design lah. Design keseluruhan nampak macam Porsche Panamera pula. Yelah, EV pertama kan mestilah ada inspirasi daripada jenama-jenama yang dah establish. Tapi saya ada baca juga spek dia. Dia ada SU7, SU7 Pro, SU7 Max. Macam iPhone pula. Memang Xiaomi dari dulu pun nak cuba kopi iPhone, cuma sekarang dekat kereta. Satu hal yang menarik, saya tengok range SU7 boleh travel sampai 830 km. Jauh gila tu. Impresif, sampaikan masa pelancaran CEO Great Wall Motor owner Ora datang pelancaran dengan bawa tim R&D dia untuk dapatkan information pasal SU7. Punyalah. Padahal SU7 tu yang first, yang dah establish datang tengok. Siap kopi lagi. Halah, bukan Xiaomi je, Sony pun dah keluarkan konsep car tahun 2020 dan bakal lancarkan kereta pertama dia pada tahun 2026 dengan kerjasama Honda. Apple lah jenama gadget pertama yang mulakan R&D untuk kereta EV. Tapi sekarang daripada Apple
AppleInsider.com, projek itu sudah pun ditamatkan dan di-scrap pada Februari 2024. Masalah EV ni, apa benda sebenarnya? Selain daripada tunggu lama nak charge tu, yang kita dah tahu, dengan sekali terbakar satu bandar terang malam tu, EV juga adalah kereta yang paling rendah top speed dia. Ini BYD Seal. Kereta ni laju. Dia ada 500 lebih horsepower pada harga RM200,000. Nice kan? Even 0 to 100 dalam masa 3.8 saat. Serius cepat. Tapi dia mana? Tapi top speed maksimum pada 180km/h. Ini pula Tesla Model Y pada harga base RM200,000. Yang ni pula ada top speed pada 210km/h. Cukup laju. Sekarang ni kita bandingkan dengan kereta internal combustion Honda Civic. Tak ramai kenal kereta ni. Honda Civic menghasilkan 180 horsepower, jauh lagi kecil daripada BYD Seal. Even top pun rendah. Normal lah harga Civic pada RM140,000 base. Tak macam EV-EV ni semua. Namun top speed Honda Civic mencecah 220km/h tanpa perlu spend sampai RM200,000. Soalan dia kat sini, macam mana EV nak jadi the future kalau top speed pun tak boleh nak lawan dengan yang sekarang? Tapi kenapa macam tu? EV tak ada transmission. EV ada transmission tapi dia tak bekerja macam mana kereta biasa bekerja. Majoriti EV, motor dia melekat terus pada differential. Lepas tu motor pusing terus direct ke tayar. Tak ada transmission yang nak kontrol motor itu. Dan transmission tak ada keperluan pun nak kontrol motor sebab motor boleh berpusing on demand. Enjin biasa tak boleh. Itu yang kereta EV sekali tekan terus pergi. Sebab tak ada gear ratio untuk kontrol torque. Bila low speed torque tinggi, akibat dia high speed dia tak ada support yang mencukupi. Sebab itulah torque speed rendah. Porsche Taycan EV ada 2 gear transmission. Maksudnya on low speed dia run gear rendah, dan untuk gear tinggi dia pakai gear tinggi. Gear sampai 8 memang tak gunalah untuk EV, dan even akan bagi energy loss pada seluruh kereta, menjadikan transmission sebagai tidak berguna untuk sebuah EV. Sebab tu dia tak pakai transmission biasa. Sebab tu juga hybrid ada something special. Dia macam ni, kita pun nampak kan kaitan F1 dengan kereta atas jalan. F1 ni teknologi paling tinggi dan beberapa tahun lepas tu confirm masuk dekat dalam kereta production. Traction control, turbocharger, steering wheel button, banyak lagi lah yang masuk datang daripada F1. 2009 F1 bagi pilihan pada konstruktor untuk menggunakan powertrain hybrid ataupun konvensional. Tak banyak konstruktor nak pilih hybrid sebab macam tak laju je katanya lah. Dan tak lama lepas tu dekat season yang sama di Hungaroring, McLaren MP424 jadi juara dekat race kali ni sebagai hybrid yang sulung. Orang pun masa tu macam wow, macam laju je. F1 Tech mesti masuk supercar, dan itulah yang Porsche buat. Porsche gunakan teknologi yang F1 pakai ataupun at least prinsipal yang F1 pakai pada model Porsche yang seterusnya, Porsche 918. Inilah Porsche yang cukup ikonik sampailah hari ini disebabkan oleh power unit hybrid dia. Dia ikonik dan makin lama sementara kereta EV tengah naik dekat market supercar dan luxury, hybrid yang sebenarnya diangkat sebagai powertrain pilihan, bukan EV. Bukan. Kelebihan EV berbanding internal combustion adalah instant torque. Tekan sekali pergi. Kelebihan internal combustion pula berbanding EV adalah kemampuan untuk mencapai top speed yang lebih tinggi. Apa jadi kalau gabung internal combustion dan EV motor? Jentera tersebut mampu memacut lebih pantas daripada kereta biasa dan mencapai top speed lebih tinggi daripada EV. Best of both world. Even untuk pasaran mampu milik, hybrid digunakan untuk memberi penjimatan minyak yang melampau-lampau. 100km boleh pakai minyak RM1 saja. Gila. Best. Saya dulu tengok kan yang hybrid bukanlah power unit yang cukup baik daripada segi maintenance dan power. And then keluar 918, and then keluar Mercedes AMG One, and then Ferrari SF90. Gila. Inilah level yang hybrid boleh capai sebenarnya. Jauh lebih tinggi daripada internal combustion konvensional tanpa masalah yang EV bagi. Dan kalau saya kena betting untuk power unit masa hadapan antara EV, hybrid, hydrogen dan internal combustion, saya akan go dengan hybrid. Walaupun
copywriting adalah haram dalam Islam. Untuk semua equipment, aksesori kereta dan personal item yang saya guna, saya letak link dekat bawah. Terima kasih kerana menonton video ini. Beli Eri Lavia Perfume untuk dapatkan haruman yang lebih sempurna dan wangi. Saya Zakirin, jumpa lagi lepas ni. Bye bye.